Assalamualaikum. Hari ni pagi ni hari Ahad, ibu bersama dengan Nakib. Nakib makan apa tu? Alhamdulillah yarhamukallah. Sarapan ke? Sedap ke? Ni Nakib, anak bongsu saya. Dan saya bersama main. Oh, mainlah. Saya memang hari-hari bersama dengan 3 orang anak saya yang bawah 12 tahun. Hari-hari. Dan yang ni Nakib dengan Uzair memang tak boleh berenggang lah kira. Okay, itulah dia kan. Dalam usia dah setengah abad pun masih ada anak yang belum lagi ajar satu. Nakib tahun ni baru masuk tadika, umur dia baru 4 tahun. Okey, hari ni kita nak buat video kali ni lah, kita nak buat soal jawab masuk tahfiz. Saya admin tahfiz dah lebih kurang 10 tahun yang kat sini. Sebelum tu saya pernah lah bertugas di sekolah Mahat Integrasi juga. Tapi masa tu saya mengajar. Yang ini saya cuma macam jadi admin je. Orang nak masukkan anak, nak uruskan orang menerima yuran dan sebagainya. Cuma benda-benda yang kecil lah, tak mengajar, tak ada apa sangat. Dan akhirnya memasak pula untuk pelajar kan. So kalau dari segi bidang tu macam dia lari jauh sangat. Kadang-kadang itulah kan kita macam saya study bidang akaun, tapi itulah dah lama dah memang tak sentuh pun akaun sangat-sangat, cuma macam cash flow biasa je. Kadang-kadang untuk Allah uji kat hati kita kan, kita belajar tinggi kan, tapi tak tuan. Tapi apa pun alhamdulillah lah kan. Mungkin ada certain benda yang kita tak dapat buat, tak dapat contohnya. Tapi Allah bagi yang pada saya lagi baik, saya dapat bercampur dengan anak-anak yang sentiasa menghafal Al-Quran setiap hari. So, hari ni mungkin 2-3 soalan lah tentang pertanyaan mak ayah yang nak masukkan anak ke tahfiz yang saya selalu terima, dan saya nak sebutkan atas dasar pengalaman juga. Dan anak saya pun adalah beberapa orang yang, dan mana semua anak saya dari mula-mula saya masukkan tahfiz. Ada yang berjaya dan ada yang tak sampai hajatnya kan, sampailah 10-11 juzuk, lepas tu tak rezeki kan. Dan ada seorang lah anak saya yang dah sampai pun khatam Al-Quran, alhamdulillah, dan sekarang dalam proses nak dapat syahadah. Dan anak-anak saya yang kecil ni, saya memang sentiasa berdoa. Sebenarnya saya sentiasa mendoakan ke semua ke-8 orang anak saya. Kalau tak sekarang pun kan, yang besar-besar yang sampai 10-11 juzuk je kan. Kalau tak sekarang pun, suatu hari nanti Allah permudahkan, Allah izinkan untuk dapat menghafal Al-Quran. Kita dulu tak dapat, saya tak dapat. Tak expose pun dulu. Dulu saya sekolah biasa je, sekolah menengah je kan. Sekolah menengah kebangsaan je. Mungkin anak-anak lah dan generasi seterusnya. Saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat bila Allah temukan dengan keluarga suami saya ni. Bila saya jumpa dengan ipar saya, Kak Ju kan, dia lah yang jadi sumber inspirasi untuk saya mula hantar anak kan. Walaupun pertama, kedua bukan tak menjadi belum lagi tercapai hasrat tu, tapi insya-Allah taala kita terus mendoakan. Okey. Dah 4 minit masih intro lagi. Okey. Antara soalan mak ayah yang nak masukkan anak ke tahfiz yang saya jawabkan antara persoalan kejap. Okey, sebelum tu saya nak ajak kawan-kawan semua tengok view kat kampung ni. Sebab saya ni orang asalnya membesar di KL. Tapi bila berkahwin dengan orang kampung, duduk kampung, dan best sangat duduk kampung ni kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Sebab saya suka suasana kampung, suka tengok pokok. Suka tengok ayam-ayam tu. Kan, dan kampung ni pun, kampung Bukit Bangkong ni pun memang cantik. Okey, jom kita sambung cerita tentang tahfiz.
Okey, antara soalan mak ayah yang nak masuk Al-Tahfiz kadang saya dapat call. Okey, Assalamualaikum puan, anak saya umur 10 tahun, boleh tak saya masukkan ke tahfiz? Boleh tak? Kalau ikutkan bolehlah kawan-kawan, bolehlah kalau ikut saya sebenarnya kalau tak ada masalah apa-apa, boleh je kan, sebab mengambil contoh ipar saya. Mengambil contoh saya tak lepas, adalah lepas seorang kan. Ipar saya, anak sulung dia daripada umur kecil lagi, 7 tahun dia dah masuk ke tahfiz. Dan umur 12 tahun berjaya khatam, dapat syahadah. Tu gifted, anak yang gifted lah, anak yang memang bijak pun, dan mak ayah pun memang hebat pada saya. Sebab saya perhatikan ipar saya ni, memang saya masuk dalam keluarga ni kan, dia dah ada anak dia dah umur 7 8 tahun tu dia dah hantar sekolah sekolah berasrama, dan saya nampak dia, kakak ipar saya tu, saya bukan kakak ipar, biras saya. Dia selalu kalau cuti dia akan tasmik anaknya, jaga. Dia tasmik anaknya dan dia sendiri pun sentiasa menjaga amalan. Saya nampak dia dah lama kawan. 20 tahun lepas lah. 20 tahun lepas kan. Ipar saya ni dia rajin buat solat sunat duha. Dan dia memang sangat baik, sangat rajin kan. Jadi mungkin itu antara faktor yang anak dia dari kecil dihantar tu menjadi. Dan antara risiko lah kan bila hantar anak ni, satulah kan, anak kasih sayang lah. Kalau macam ikut saya anak saya belum lagi berjaya, tapi kadang-kadang dia ungkit juga dari segi kasih sayang dulu lah kan. Anak-anak umur macam tu dia lebih perlukan kasih sayang ibu ayah. Dan satu lagi risiko dia kan, bila hantar anak ni tahfiz kan, satu dia punya sistem kan, rotan. Takut mak ayah tak tahan anak kena rotan, lagi-lagi anak kecil-kecil kan. So macam saya pun, saya tak tahan. Saya tak tahan anak saya kena rotan tu. Kalau dia salah, tak apalah. Kalau rotan yang ikut syariat, rotan tangannya tak apalah. Tapi ada sekolah yang mana gurunya rotan kat belakang kan, sampai berbirat, macam tu. Memang ada. Tu saya harap pihak-pihak sekolah janganlah rotan macam tu kan. Rotanlah ikut yang disyariatkan. Maksudnya dia ada rotan. Kan kalau tak dapat, rotan kan. Rotan memang tak apalah rotan kan. Tapi ada cara dia kan. Kalau macam saya dulu mengajar di Mahat Al-Mahdi, Ustaz Jainuddin tu, bagus sang ustaz tu kan. Bila pelajar salah, kita akan siasat dulu. Sekolah tu akan siasat dulu. Lepas siasat, bila didapati salah dan kesalahan tu yang agak berat, pihak sekolah memang akan rotan. Dan rotan public caning tapi diberikan tazkirah dulu. Diterangkan kepada semua pelajar supaya pelajar yang kena rotan ni dia faham dia salah, dia kena rotan, dan pelajar yang melihat jadi iktibar dan tak akan mempersendakan pelajar yang kena rotan ni. Jadi saya rasa itulah cara yang terbaik yang sewajarnya sekiranya pelajar tu nak dirotan, rotan mendidik, bukan rotannya untuk nafsu. So kasih sayang, rotan dan buli. Satu lagi benda yang agak yang macam memang pedih lah, memedihkan hati adalah kes buli, kes gangguan seksual. Di asrama biasanya berlaku. Kes buli biasanya budak besar lah. Budak besar ataupun budak bahaya badan besar kan, membuli budak-budak yang lemah, membuli budak yang bulat-bulat comel-comel kan. Membuli banyak faktor lah kan. Satu yang pembuli pun mungkin sikap dia ataupun background mak ayah. Jadi benda ni memang banyak masih berlaku sampai sekarang kan, dan amat menyedihkan. Jadi benda buli ni sebab anak saya pun pernah kena juga. Jadi macam saya tak berterima lah kes buli ni. Selepas tu memang saya merisaunya anak saya yang 3 orang ni. Memang saya fikir nak hantar mana anak ni. Sebab saya tak sanggup anak saya kena buli. Tak sanggup. Sebab dia efek anak-anak boleh jadi trauma. Dia kadang-kadang pergi masuk asrama tu dengan penuh harapan, dia tiba kena buli yang kadang-kadang melampau. Jadi dia akan efek anak-anak tu. Jadi benda-benda ni mak ayah kena take
take into account dan kena pastikan sekolah tu tak macam tu. Tapi nak pastikan macam mana kan? Kadang-kadang pihak guru, pihak sekolah dah tengok tapi budak-budak ni kadang depan dia pura-pura kan. Belakang dia buat, depan dia gitu kan. So itulah kan, itu rezeki lah. Anak buah saya tu rezeki, dan anak buah saya yang seorang lagi tu sebab rumah dia dekat, dia berulang. Kalau macam mungkin kalau berulang dari rumah ke sekolah kan, dan di rumah jangan ada hiburan-hiburan lah. Memang family, mak ayah memang kena menjaga sangat-sangat. Dan saya baru ni pun anak saya balik cuti, bila anak tu ngaji tu kelebihan dia, kita pun rasa segan. Kadang-kadang kita yang lawan kita kan. Jadi bila anak tu dia ngaji kan, kita pun ikut ngaji. Jadi anak-anak yang kadang-kadang memberikan nilai yang baik, yang memberikan dakwah secara langsung kepada ibu ayah kan. Subhanallah, Masya Allah. Okey. So itulah kalau anak kecil-kecil, tu antara faktor yang mak ayah kena ni. Kalau tak, tunggu dia besar sikit, form 1 baru masuk. Tapi itu pun kes bully lah. Kes bully, mak ayah kena ni lah, kena sentiasa tengok anak. Maknanya bukan datang sekolah tu selalu, kena sentiasa bertanya dengan anak. Macam anak saya pun ada form 2 kan, memang dia cerita-cerita juga, cerita setakat bully yang suruh basuh kain ataupun ambil makanan, itu pada saya tak ada masalah. Tapi yang benda yang gangguan seksual ataupun pukul-pukul, benda tu saya akan tanya dengan anak. Dan kita kena nasihatkan anak-anak, awak jangan buat orang. Yang penting awak jangan buat orang. Dan kalau orang ganggu awak kena bertegas dari segitu. Tapi kat sekolah kadang-kadang budak-budak dia tak berani nak cakap dengan guru ataupun mengadu dengan siapa-siapa, sebab biasanya pembuli kan, abang-abang besar ni dia akan ugut. So itulah benda yang merisaukan untuk anak saya ni. Kadang-kadang macam anak saya yang form 2 ni, saya nampaklah dia peribadi dia tu macam dia agak kental sikit. Dan kalau anak itu kita rasa macam kental sikit, dan kadang-kadang pembuli dia tak berani nak bully budak-budak yang macam nampak macam smart dan agak kental sikit. Kalau budak-budak lemah tu. Jadi itulah mungkin kena diterapkan pada anak-anak tu satu sikap yang macam berani, tegas. Dia tegas kerana benar. So anak saya yang 3 orang ni, saya tengah fikir sebab hasrat di hati tu memang kalau boleh dari kecil nak suruh dia menghafal. Kalau boleh. Kalau tak. Tapi insya-Allah ta'ala lah, kita doa pada Allah ya, semoga Allah permudahkan anak-anak kita dari kecil kan, daripada kecil untuk mula menghafal Quran. So itulah satu soalan yang panjang jawapannya dan penting untuk diambil perhatian. Okey, soalan seterusnya. Hala 7. Okey. Satu lagi soalan daripada mak ayah adalah tentang hala 7 anak-anak yang menghafal Quran. Kawan-kawan semua, ibu ayah semua, penonton semua, hala 7 anak-anak yang menghafal Quran memang tip-top, memang terbaik. Jangan risau kalau anak-anak tuan-tuan, kawan-kawan perempuan semua, penonton semua di bidang hafiz, tak ada masalah. Sebenarnya sebagai umat Islam memang paling utama sebenarnya kita kena terapkan Islam agama dulu pada anak kita. Yang kalau boleh menghafal, kita nampak potensi dia boleh menghafal, hafaz Quran. Lepas hafal Quran, kita kena galakkan anak-anak kita untuk mentadabbur, memahami Al-Quran. Kena belajar alim, kena belajar ilmu agama. Itu diutamakan dulu, barulah ilmu dunia. Sebenarnya kalau anak-anak kawan-kawan semua ataupun anak penonton semua, gatal Pak hidung ni, berjaya menghafal Quran, jangan sampai khatam macam tu je. Maknanya dia dah khatam sekali, dia kena usahakan dapatkan syahadah. Apa dia syahadah kawan? Syahadah tu sebenarnya adalah bila anak kita kena ingat 30 juzuk ayat Quran tu. Macam mana nak ingat? Dia kena ulang-ulang lah, ulang-ulang. Macam anak buah saya dah berjaya dapat syahadah. Anak buah saya dah ramai juga dapat syahadah. Dia ulang-ulang sampai 30 kali. 30 juzuk tu ulang 30 kali tu satu kali kan. Ulang khatam tanpa melihat. Ingat.
Lepas tu dia kena ujian. Dia kena ada ujian di mana ustaz-ustaz yang bersyahadah, semua ada syahadah semua, akan mendengar bacaan ni daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Ada test yang diambil satu hari. Satu hari maknanya daripada pagi sampai ke malam, 30 juzuk. Ada test yang dibuat 2 hari, maknanya 15 juzuk satu hari, besoknya 16 juzuk sampai 30 juzuk 2 hari. Ada test yang dibuat selama 3 hari, iaitu 10 juzuk satu hari, 10 juzuk lagi duduk dan 10 juzuk lagi. Maknanya 3 hari dia 30 juzuk. Tanpa kesalahan, bukan tanpa kesalahan. Sekurang-kurangnya 5 kesalahan barulah pelajar tu layak mendapat sijil syahadah. Maknanya dia ingat. Dia ingat ya. Dan bacaan pun lancar, elok semua. Dan tukang cek tu lah, ustaz-ustaz yang cek tu pun diiktiraf, barulah pelajar tu mendapat syahadah. Maknanya dia ingatlah ayat Al-Quran tu. So, kalau kawan-kawan semua hantar anak dah berjaya jadi hafiz khatam, kena usahakan dapat syahadah dulu. Barulah anak-anak kita boleh terus ambil SPM, kan sekarang dah ada fast track kan. Dan juga ambil STAM. SPM dan juga STAM. Lepas tu boleh lanjut pelajaran di universiti-universiti tempatan ataupun universiti di luar negara, di Mesir dan sebagainya, di Madinah dan sebagainya. Gatal hidung ni. Okey. Kebiasaannya anak-anak yang menghafal Al-Quran bila dia ambil SPM, walaupun tak pernah belajar sebelum tu akademik semua, insya-Allah taala dia orang boleh skor. Sebab buktinya tu anak buah saya, Afiq, dapat dia ambil 7 ke 8. Semua dapat A. Semua dapat A. Adik-beradiknya yang lain tu, Najah pun skor juga. Najahan. Tu semua syahadah tu. Tu satu family tu. Satu family tu anak buah saya, ibu iras saya yang saya ambil sebagai inspirasi itulah. Kesemua anaknya hafiz dan bila ambil SPM memang skor. Bayangkan kawan dia dah hafaz Al-Quran. Dia dah hafaz Al-Quran dan 30 juzuk kan, maknanya otak dah tajam dah. InsyaAllah bila dia belajar akademik tu, memang dia boleh dapat. Tapi memang dia memang sikap pun akan berbeza kawan-kawan semua, penonton semua, sikap akan berbeza, dia akan lebih inilah, boleh lebih fokus belajar. Dan so far dia orang semua memang skor. Begitu anak buah saya seorang lagi di Mesir sekarang ni, ambil bidang usulin ke apalah. Sebelum tu dah tahfiz pun dan berjaya juga. Ramailah orang-orang yang berjaya. Boleh ambil SPM. Lepas SPM sebab ada lagi pelajar, bukan pelajar di tahfiz yang saya ni kan. Dia ambil bidang kejuruteraan, ambil bidang engineer. Jadi maknanya jadi profesional mukmin. Jadi mak ayah semua, penonton semua, kawan-kawan semua yang nak hantar anak ke tahfiz, jangan risau dengan masa depan anak-anak. Sebenarnya lagi bagus. Dia maknanya kita lahirkan profesional mukmin yang ada ilmu agama, yang cantik, mantap, hafaz Al-Quran, hafiz Quran, and at the same time bila dia ambil SPM, kalau dia ambil bidang-bidang profesional, bidang dunia kan, bidang account ke apa ke, insya-Allah taala itu adalah yang lagi terbaik. Dia akan amalkan dari segi ekonomi wise dia, dari segi macam kehidupan kerja-kerja dia, berteraskan Islam. Sebab dia faham agama. Dia faham agama, at the same time dia ambil jurutera semua, memang tak ada masalah. Jangan risau pada mak ayah yang nak hantar anak ke tahfiz. Lagi luas dia punya hala tuju. Macam-macam dia boleh jadi. Memang ada pun macam yang saya tahu pilot tahfiz, ramai tahfiz yang berjaya. Kalau kat luar negara pun ramai kot. And then tahfiz orang-orang hafal Quran, belajar agama ni pun terror speaking. Terror speaking kan. Kalau kawan-kawan semua di Malaysia ramai juga, di Indonesia ramai yang hafiz. Saya sukalah cara Indonesia sebagai tempat Indonesia yang dia ada pusat tahfiz kan, macam mana dia menekankan menghafal Al-Quran tu kan. So cukuplah untuk video kali ini, 2 persoalan saja. Kalau ada lagi yang nak tanya apa-apa tentang kemasukan anak ke tahfiz, hala tuju ke apa ke yang berkaitan, bolehlah tanya dalam comments. So harap membantu kawan-kawan semua yang umat Islam semua kan. Saya harap ramailah ibu ayah yang berminat untuk masukkan anak ke tahfiz, menghafal Al-Quran, belajar alim,
dan insya-Allah taala kita kejar dunia, akhirat akan ikut. Semoga tambah ramailah umat Islam di negara Malaysia ni yang hafiz, keluarga yang banyak hafiz, dan semoga Allah redha dengan kita semua. Jadi sekian dulu dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.